Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita masih lagi dalam bab 2. Hari ini kita nak bincangkan topik 2.3, proses reka bentuk. Penghasilan reka bentuk perlu melalui satu proses yang teliti. Proses ini akan menjadi garis panduan dalam penghasilan reka bentuk bagi memastikan proses yang lancar. Sebagai contoh, seorang jurugambar menghadapi masalah untuk mengambil gambar yang terang dalam bangunan. Bagi mengatasi masalah tersebut, satu alat pemancar cahaya mudah alih diperlukan sebagai aksesori tambahan kamera. Sebagai permulaan, satu carta alih proses reka bentuk perlu dihasilkan. Baik, dekat bawah ni, kalau kita lihat yang di sebelah kiri ni, ialah carta alih reka bentuk. Carta alih reka bentuk ni, dia merupakan satu langkah kerja. Satu langkah kerja dalam mereka bentuk yang disusun dalam satu carta. Baik, bentuk-bentuk dalam carta ni, dia mewakili bentuk ataupun simbol ni mewakili proses kerja. Mewakili proses. Mewakili proses. Kalau kita lihat mula dan akhir ni, dia menggunakan satu simbol yang sama. Mula, tamat. Mula dan tamat menggunakan satu simbol yang sama. Dia tak digunakan simbol ni pada lain-lain proses. Hanya mula dan tamat sahaja. Kemudian kita lihat yang kedua ialah situasi dan masalah. Situasi dan masalah. Ini ialah proses mereka bentuk yang pertama. Mesti ada situasi dan masalah. Kemudian brief reka bentuk. Brief reka bentuk. Selepas brief reka bentuk, kita mengumpulkan maklumat. Selepas mendapat semua maklumat, maka keluarlah idea awalan. Kemudian idea awalan ni dia ada banyak. Dia ada banyak. Daripada banyak-banyak tu, kita pilih idea ni. Ini ialah proses membuat keputusan. Idea yang nak kita pilih dan ada idea yang tak dipilih. Baik. Jika satu-satu idea itu dipilih, kita akan pergi langkah yang berikutnya. Tetapi jika sesuatu idea itu tidak dipilih, dia akan kembali semula kepada brief reka bentuk. Dia melalui balik proses mengumpul maklumat, idea awalan sehinggalah dia diterima. Baik, jika semasa pemilihan idea itu diterima, maka langkah yang berikutnya ialah mengembang idea. Pengembangan idea. Kemudian idea penyelesaian dan perincian. Kemudian seterusnya membina model dan menguji reka bentuk. Ini yang dalam kotak-kotak hijau ni, segi empat ni, merupakan proses AM. Proses AM. Tadi pemilihan idea ni, dia merupakan proses membuat keputusan sama ada diterima ataupun tidak. Kemudian selepas menguji reka bentuk, kita akan buat pendokumentasian. Segala proses yang terlibat daripada awal sampai menguji reka bentuk tadi didokumentasikan. Selepas tu tamatlah proses mereka bentuk. Baik. Di sebelah ni ada ditunjukkan simbol carta alir. Untuk yang segi empat, apa nak panggil ni, sebab tak bersegi pun. Setiap penjuru dia dibulatkan kan. Bolehlah kita kata sebagai segi empat bujur lah kot. Yang ini digunakan untuk mula dan tamat.
Saya bercerita dengan simbol-simbol yang di sebelah ni. Ya. Sebelah sini. Ni. Ini proses mula dan tamat ataupun akhir proses. Kemudian yang bentuk segi empat ni ialah untuk proses am. Proses am ni ialah tindakan dan langkah dalam proses kerja. Kemudian yang bentuk diamond ni ialah proses membuat keputusan. Tu tadi yang ada yang idea yang diterima, ada idea yang tak diterima. Kita buat keputusan sama ada menerima ataupun tidak. Kemudian yang bentuk rhombus ni ialah masukan dan keluaran. Masukan dan keluaran. Kemudian yang bentuk bulat ni ialah penyambungan proses. Penyambungan proses ni contohlah sampai kat sini. Kan? Belum tamat lagi. Tapi ada proses lain lagi. Ada proses lain lagi di mana di muka surat tu tak cukup nak diteruskan catat alih ni. Maka kita letakkan bentuk bulat ni. Kita letakkan di sini. Bentuk bulat ni. Tulis A di dalam dia. Kemudian kita mula balik di muka surat yang baru. Bentuk bulat juga. Bentuk bulat juga. Kita tulis A di dalamnya. Maksud dia sambungan daripada bahagian ini di muka surat yang lain. Ya. Baik. Itu ialah proses reka bentuk. Catat alih reka bentuk. Kita akan lihat nanti satu persatu apa dia situasi dan masalah. Brief reka bentuk, pengumpulan maklumat, idea awalan, pemilihan idea, pengembangan idea, idea penyelesaian dan perincian, membina model, menguji reka bentuk, pendokumentasian dan akhirnya tamat dekat situ. Baik, seterusnya kita lihat dulu yang pertama, situasi dan masalah. Sebelum memulakan proses reka bentuk, kita perlu mengetahui apa yang hendak direka bentuk. Soalan ini dapat dijawab dengan mengenal pasti situasi dan masalah yang hendak diselesaikan. Masalah boleh dikenal pasti dalam kehidupan seharian. Baik, kita lihat rajah di bawah ni. Baik, dalam rajah di bawah ni, rajah yang pertama tu, gambar yang pertama tu, situasi dia ialah kanak-kanak sedang bermain di ruang tamu. Itu situasi. Masalahnya, mainan bersepah dan tidak ada ruang untuk menyimpan permainan. Itu dia situasi satu. Ya. Kita lihat pula gambar yang kedua. Situasinya, 30 orang murid sedang belajar di bilik darjah. Situasi 2. Masalah, beg sekolah dan buku bersepah. Kemudian kita lihat pula contoh yang ketiga. Situasinya, bayi memanjat tangga rumah. Masalahnya, bayi boleh terjatuh dari tangga dan mendatangkan kecederaan. Okey, itu 3 contoh situasi dan masalah. Seterusnya yang kedua ialah brief reka bentuk. Tujuan brief reka bentuk. Brief reka bentuk ditulis untuk memberikan pelbagai cadangan penyelesaian masalah dan keperluan bagi sesuatu situasi yang telah dikenal pasti. Brief reka bentuk mengandungi beberapa elemen penting, iaitu yang pertama, idea penjelasan secara ringkas tentang cara masalah diselesaikan. Idea dan penjelasan secara ringkas sahaja. Kedua, cadangan kaedah penyelesaian yang akan digunakan bagi situasi dan masalah tersebut. Selepas mengumpul maklumat, satu brief reka bentuk dapat ditulis. Brief reka bentuk merupakan satu penerangan ringkas tentang penyelesaian kepada masalah dalam situasi tersebut. Baik, kita tengok jadual ni. Jadual 2.2, brief reka bentuk. Merujuk kepada situasi dan masalah sebelum ni tadi.
Di mana kita lihat yang pertama tadi, situasinya kanak-kanak sedang bermain di ruang tamu. Masalahnya, mainan bersepah dan tidak ada ruang penyimpanan. Jadi, brief reka bentuk yang boleh dibuat dekat situ ialah mereka bentuk sebuah kotak untuk menyimpan permainan. Dan brief yang kedua, mereka bentuk ruang permainan kanak-kanak. Daripada satu situasi dan satu masalah tadi, kita melahirkan dua brief reka bentuk. Boleh lebih lagi. Ini sebagai contoh, ada dua brief reka bentuk. Kita lihat pula situasi yang kedua tadi. Di mana 40 orang murid sedang belajar di bilik darjah dan masalahnya ialah beg sekolah dan buku bersepah. Brief reka bentuknya, mereka bentuk rak simpanan di belakang kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bentuk rak simpanan beg bawah meja. Dia dua keadaan, dua cadangan. Idea yang dia keluarkan, dua idea yang dia keluarkan untuk menyelesaikan masalah ni. Ya. Buat rak di belakang kelas dengan buat rak di bawah meja. Kemudian situasi yang ketiga tadi, bayi sedang memanjat tangga. Masalahnya, bayi boleh terjatuh dari tangga dan mendatangkan kecederaan. Jadi, dekat sini, briefnya mereka bentuk sebuah pintu penghadang di tangga. Letakkan satu pintu, hadang kat tangga tu. Jadi, bayi tadi tak bolehlah panjat tangga tu. Yang kedua, mereka bentuk laluan untuk bayi merangkak menaiki tangga. Buat satu laluan khas untuk bayi merangkak menaiki tangga. Yang ketiga, mereka bentuk sistem penggera yang dapat memaklumkan ibu bapa bayi sedang menghampiri tangga. Dia letak alarm kat situ. Bila bayi tadi dekat je dengan tangga, alarm bunyi. Dapat bagi tahu dekat parent, dekat ibu bapa yang bayi tadi sedang menghampiri tangga. Baik, semua brief-brief ni, ada banyak brief. Pemilihan brief yang terbaik dibuat setelah kajian dan penyelidikan lanjut dilakukan. Daripada banyak brief ni, kita buat penyelidikan, kemudian pilih satu yang terbaik. Yang ketiga ialah pengumpulan maklumat. Setelah pemilihan brief dilakukan, maklumat lanjut perlu dikumpul untuk proses mereka bentuk produk tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pelbagai cara. Yang pertama, melalui pemerhatian, iaitu memerhatikan pergerakan dan kehidupan seharian pengguna. Dapatkan maklumat tentang keperluan mereka dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melalui kaedah pembacaan, iaitu membuat pembacaan tentang produk yang ingin dibina daripada buku-buku, majalah, internet dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah melalui soal kaji selidik. Iaitu dengan membuat kaji selidik tentang beberapa perkara seperti keperluan, spesifikasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir melalui sumbang saran. Di mana kita bentuk satu kumpulan. Setiap ahli kumpulan akan menyumbang idea dan pandangan melalui proses. Pertama, pembentukan kumpulan, mengenal pasti masalah, mendapatkan dan mengumpul maklumat dan membuat perbincangan serta merumuskan hasil perbincangan. Ini melalui kumpulan sumbang saran. Ini 4 kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat. Yang keempat,
ialah idea awalan. Ya. Apabila maklumat yang diperlukan sudah lengkap, pereka bentuk boleh memulakan proses reka bentuk. Proses ini meliputi beberapa proses lakaran supaya idea reka bentuk yang dihasilkan dapat disampaikan dengan baik. Di peringkat ini, reka bentuk kebiasaannya dihasilkan menggunakan kaedah lakaran. Beberapa idea reka bentuk akan dihasilkan bersama dengan nota keterangan. Salah satu idea ini seterusnya akan dipilih untuk dikembangkan dalam bentuk lakaran yang lebih terperinci. Pemilihan idea adalah berdasarkan fungsi dan kebolehan idea itu untuk menyelesaikan masalah. Baik. Dia merupakan satu set idea. Satu set idea. Idea 1, idea 2, idea 3. Ya. Kemudian daripada banyak-banyak reka bentuk tu, daripada banyak-banyak idea itu, akan dipilih satu idea yang terbaik nanti. Baik, setiap idea itu, dia akan diterangkan. Diterangkan dengan menggunakan nota. Macam di sebelah ni. Ya. Ni disebut sebagai lakaran bermaklumat. Ni. Contoh-contoh ni. Di mana idea tadi untuk menyimpan barang-barang kan. Untuk menyimpan barang-barang permainan. Kalau kita lihat kat sini, dia buatkan bentuk bulat macam sangka. Kemudian ada penyangkut. Ada penyangkut dia. Baik. Kemudian diterangkan kat situ. Penyangkut dibuat daripada besi. Disangkut dekat mana rod besi digunakan untuk memegang penyangkut. Kemudian ada ruang masuk permainan. Kemudian bekas permainan tadi dibuat daripada fabrik tahan lasak. Kemudian bahagian tapak dia diperbuat daripada fabrik tebal dan dijahit pada bahagian badan. Kemudian dari segi warna, menggunakan warna yang dapat menarik perhatian kanak-kanak. Di situ juga dinyatakan saiz. Contohnya 45 cm tinggi, kemudian 30 cm lebar ataupun garis pusat kalau bulat. Garis pusatnya ialah 30 cm. Kemudian dia letakkan nota. Fabrik untuk bahagian badan, tapak dilapis dengan cardboard supaya dia keras, tak melengkung. Kemudian gunakan jahitan tangan. Ni yang dimaksudkan tadi. Reka bentuk, beberapa idea reka bentuk yang dihasilkan bersama dengan nota. Kemudian kita lihat pula idea yang kedua. Idea yang kedua ni, dia buat kotak kan. Dia buat kotak. Kita tengok kotak ni buat daripada apa. Baik. Ada bahagiannya dibina daripada kayu atau plastik. Bahagian penutup tu. Dia letakkan. Bahannya ialah kayu atau plastik. Penutup untuk menghadang daripada habuk. Kotak ni ditutup supaya habuk tak masuk. Kemudian dalam kotak tadi, ruang yang luas dapat mengisi lebih banyak barang. Dia labelkan dekat situ. Kemudian boleh dikunci bagi tujuan keselamatan. Kotak tadi ditutup, kemudian boleh dikunci. Dan tutup tadi menggunakan ensel bagi memudahkan penutup dibuka dan ditutup. Dinyatakan juga kat situ lebar dan panjang kotak tu. 45 cm kali dengan 90 cm. Itu idea dia yang kedua. Idea yang ketiganya, membuat kotak juga
tetapi ada roda. Ada roda dekat situ. Dia letakkan kat situ, ada ruang masuk di bahagian atas dia. Jadi senang nak dapatkan barang-barang tu. Akses mudah barang mainan. Kemudian pada bahagian hadapan tu diletakkan, bahagian hadapan diletakkan lubang yang dijadikan pemegang untuk memudahkan kendalian dan pengalihan. Kemudian dinyatakan juga bahan yang digunakan untuk membuat kotak ni, iaitu daripada kayu pellet. Dan ditambah roda di bahagian bawah tu. Itu ialah idea yang ketiga. Jadi untuk langkah yang seterusnya, saya sambung dalam video yang berikutnya lah, sebab saya rasa dah panjang sangat. Jadi kita ini sebagai bahagian yang pertama. Nanti saya akan adakan proses reka bentuk ni pada video yang kedua, part 2.